Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada semua ibu bapa murid-murid tahun 1 SK Taman Medan tahun 2021. Saya perkenalkan diri saya Cikgu Yati ataupun Teacher Yati. Saya merupakan penyelaras PBD bagi tahun 2021 SK Taman Medan. Hari ini saya akan memberi sedikit pengenalan tentang PBD. Saya rasa kebanyakan ibu bapa yang ada anak di sekolah, sama ada sekolah rendah ataupun sekolah menengah, dia pernah dengar tentang PBD. Walaupun satu kali, tapi kalau anaknya baru nak melangkah ke sekolah rendah, mungkin dia tak pernah dengar. Okey, hari ini kita akan berkenalan apa itu PBD. Okey, apa yang dimaksudkan dengan PBD? PBD merupakan singkatan kepada Pentaksiran Bilik Darjah. PBD menggantikan PBS, iaitu Pentaksiran Berasaskan Sekolah. Sejak tahun 2019 lagi, murid-murid di tahap 1 tiada lagi sistem peperiksaan. Tiada lagi peperiksaan yang dijalankan untuk murid-murid tahap 1 dan digantikan dengan PBD. Okey, secara ringkasnya, PBD ini merupakan penilaian kepada murid oleh guru mata pelajaran. Dan dengan pelaksanaan PBD ini tiada lagi peperiksaan yang dilaksanakan. Okey, guru mata pelajaran yang terlibat ni maksudnya semua guru yang mengajar murid. Kalau ada 9 subjek lah yang akan menilai murid. Bukan hanya mata pelajaran teras seperti bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik, sains. Tak. Semua mata pelajaran termasuk pendidikan seni, muzik. Guru akan menguji dan menilai murid, seterusnya meletakkan satu tahap penguasaan kepada murid. Okey, seterusnya, kenapa PBD dilaksanakan? Pertamanya, PBD dilaksanakan untuk mengesan perkembangan murid secara menyeluruh. Maksudnya, kita bukan hanya nak tahu kekuatan murid dalam satu-satu mata pelajaran, tapi kita nak tahu perkembangan murid. Kenapa perlu tahu? Supaya guru dia dapat tahu dia punya pengajaran tu berkesan ke tak berkesan untuk murid. Dan seterusnya, bila kita dah tahu cara pengajaran kita ni tak berkesan, kita boleh merancang dan mengubah suai kaedah pengajaran. Dan seterusnya, mengambil tindakan susulan untuk murid mengatasi kelemahan yang ada pada murid tu. Okay, seterusnya, penumpuan pembelajaran tahap 1 sebenarnya tertumpu kepada 5, iaitu kemahiran membaca, menulis, mengira, menakul. Ini saya rasa semua ibu bapa tahulah kot, 4M ni, membaca, menulis, mengira, menakul. Menakul ni bermaksud berfikir dan membuat pertimbangan secara logik. Dan ditambah satu lagi M, iaitu mengamalkan nilai rutin harian ataupun kita sebut sebagai manusiawi. Dalam mengamalkan nilai rutin harian ni seperti berterima kasih, bertolak ansur, baik hati, menolong guru dan banyak lagi, kita menilai murid. Macam mana murid perangai murid dalam kelas, macam mana murid berkawan, macam mana murid bertindak balas terhadap guru, arahan guru. Kita tengok dari segi sasiah murid tu, kita memberi penumpuan supaya murid menjadi seorang manusia yang ada nilai-nilai yang bagus lah. Bukan hanya 4M macam dulu. Okey, seterusnya sedikit perkara yang ibu bapa perlu tahu tentang PBD. Yang pertama, ini saya dah cakap tadilah, tiada lagi peperiksaan pertengahan tahun atau akhir tahun. Kalau sebelum ni ibu bapa tertunggu-tunggu, anak dia dapat nombor berapa ni, anak dia dapat nombor pertama ke, kedua ke, nombor last ke. Sekarang tak ada lagi. Kita memang tak rank murid mengikut pencapaian dia dalam peperiksaan. Dan peperiksaan tu sendiri memang dah kita tak adalah, memang dah tak dibuat. Okay, seterusnya, murid akan dinilai dan diuji oleh guru mata pelajaran masing-masing. Ada cara penilaian dan ada cara pengujian yang akan dilaksanakan oleh guru mata pelajaran masing-masing mengikut kesesuaian mata pelajaran berkenaan dan mengikut kesesuaian murid. Dan seterusnya, murid akan dinilai dari 3 aspek. Yang pertama, secara keseluruhan, macam mana murid dalam kelas, macam mana behavior murid dalam kelas. Kedua, mata pelajaran. Contohnya, murid ni dah dapat menguasai topik ni, murid ni dah dapat menguasai semua topik.
Dan bila ditanya di soal, murid boleh jawab. Bila diberi satu permasalahan, murid boleh selesaikan. Dan ketiga, perkembangan individu murid, perkembangan sasiah murid. Okey ke tak okey sasiahnya, macam mana murid berkawan, macam mana murid berinteraksi dengan guru. Okey, yang keempat, PBD dia ada 6 tahap penilaian. Guru akan memberi tahap penguasaan 1 hingga 6. Senang saya sebut TP lah. Nanti kita akan tengok dengan lebih detail 6 tahap penilaian ni. Dan juga guru akan melaporkan PBD ni sebanyak 2 kali setahun, pertengahan tahun dan akhir tahun. Okey, bagaimana pelaksanaan PBD? PBD dilaksanakan secara berterusan semasa proses PDP sepanjang tahun. Dari awal murid masuk kelas hari pertama persekolahan sehinggalah hari terakhir proses PDP ni, guru akan sentiasa menilai murid. Tengok perkembangan murid tu daripada hari pertama sampai hari last. Murid ni makin okey ke, makin tak okey ke. Dan guru bukannya dia nilai semata-mata, guru juga akan cuba untuk menambah baik proses pengajaran supaya kita dapat tahap penguasaan yang sesuai lah dengan murid. Maksudnya kita nak murid tu dapat tahap yang terbaik. Dan seterusnya dilaksanakan melalui pelbagai kaedah pentaksiran seperti yang disarankan oleh KPM. Guru boleh buat aktiviti kuis, permainan, main peranan, bercerita, projek mudah dan pelbagai lagi lah yang bersesuaian dengan subjek, mata pelajaran tu dan juga situasi murid, keadaan dalam kelas, mengikut kreativiti guru. Okey, ini saya dah terangkan tadi. Dan guru melaksanakan pentaksiran ni sebenarnya bukan saja-saja buat, bukan saja-saja cikgu buat aktiviti tu macam tu, tapi berdasarkan standard prestasi. Kita ada satu rujukan yang kita kena tengok, satu dokumen yang mana perlu berdasarkan standard prestasi itulah untuk menilai murid, dan juga berdasarkan pertimbangan profesional seorang guru. Sama ada aktiviti yang nak dilaksanakan tu sesuai tak pada masa berkenaan, sesuai tak dalam dengan keadaan murid, sesuai tak untuk menilai murid. Okey, bagaimana PBD dilaporkan? PBD dilaporkan menggunakan template pelaporan offline. Jadi dia bukan macam SAPS macam macam sistem peperiksaan sebelum ni. Sekarang pun kecuali untuk tahap 1, guru ibu bapa boleh cek keputusan anak tu online, guna nombor IC, masuk web SAPS, type nombor IC terus keluar. Sekarang tak, PBD tak, bukan peperiksaan, PBD tak. PBD ni kalau nak tahu pelaporan anak berapa tahap, macam mana tahap penguasaan anak, ibu bapa boleh berjumpa dengan guru, dan kita memang ada satu hari yang kita akan berjumpa dengan ibu bapa dan melaporkan perkembangan anak ni kepada ibu bapa. Dan laporan ni kita gunakan pada peringkat sekolah dan akan dilaporkan kepada murid dan ibu bapa. Okay, ini contoh laporan pentaksiran bilik darjah untuk murid. Boleh tengoklah dia ada kolom untuk mata pelajaran, tahap penguasaan dan penyataan bagi tahap tu. Contohnya murid ni dia dapat bahasa Melayu tahap 5. Penyataannya dia dah mencapai pengetahuan dan kemahiran bahasa dengan sangat baik, memberi maklum balas pelbagai ayat, membaca ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul, memahami maklumat dan idea. Maksudnya di sini dalam slip tu nanti, dalam slip pelaporan tu, ibu bapa boleh tengok anak ni di tahap mana dan apa kekuatan anak yang menyebabkan anak dapat tahap tu. Dengan jelas lah, dia memang dah ada. Okey. Seterusnya, perkembangan murid dilaporkan dalam bentuk tahap penguasaan. Tahap penguasaan berdasarkan standard prestasi sukatan mata pelajaran, merangkumi kekuatan dan kelemahan murid, dan guru juga boleh membuat ulasan tambahan berkenaan perkembangan potensi, kemahiran dan sasiah murid jika perlu. Okey, ini sedikit tentang tahap penguasaan PBD dan tafsiran.
Murid berada di tahap 1, murid tu tahu perkara asas, boleh melakukan kemahiran asas, boleh memberi respon perkara yang asas. Yang kedua, tahu dan faham. Murid ada kefahaman untuk menukar bentuk komunikasi atau menterjemah dan menjelaskan apa yang telah dipelajari. 3, tahu, faham dan boleh buat. Murid boleh melaksanakan sesuatu kemahiran pada sesuatu situasi. Yang keempat, tahu, faham dan boleh buat dengan beradab. Murid boleh melaksanakan kemahiran dengan beradab dan mengikut prosedur atau secara sistematik. Yang kelima, tahu, faham dan boleh buat dengan beradab terpuji. Maksudnya, bezanya dengan yang keempat, murid boleh membuat sesuatu kemahiran dengan mengikut prosedur secara sistematik, dan tambahannya tu dari tahap 4 tu secara tekal dan bersikap positif. Maksudnya tak putus asa dan menunjukkan sikap yang positif. Tahap 6, tahu, faham dan boleh buat dengan beradab misali. Maksudnya bezanya dengan tahap 5, murid boleh buat secara sistematik, tapi secara tak langsung apa yang murid tu buat boleh dicontohi oleh murid lain. Yang terbaiklah ini tahap 6. Saya ringkasnya, tahap 1 ni tahap paling lemah, tahap 6 ni tahap yang paling bagus lah. Okey, memandangkan PPD ni bergantung sepenuhnya kepada guru, bukan kepada peperiksaan, bukan murid jawab periksa, guru mark, bukan. Macam mana kita nak pastikan yang cikgu ni tak pilih kasih? Okey, yang pertama, guru ni dah dilatih untuk menjadi guru yang beretika dan profesional. Jadi pertimbangan profesional yang dikeluarkan oleh seseorang guru terhadap murid tu adalah satu bentuk keputusan yang memang kita boleh kata beretika dan insya-Allah profesional untuk murid berkenaan. Dan bukan saya saja bagilah. Dan yang ketiga, guru dipantau oleh Jawatankuasa Jaminan Kualiti PBD. Yang ini saya akan terangkan lebih lanjut nanti. Dan yang keempat, jadinya berdasarkan 3 poin tadi tu, diharapkan guru dapat melaksanakan tanggungjawab melaksanakan PBD ni dengan amanah dan beretika. Okey, siapa Jawatankuasa Jaminan Kualiti PBD yang memantau pelaksanaan PBD di sekolah? Okey, Jawatankuasa ni terdiri daripada guru besar, kalau sekolah menengah pengetua lah, semua penolong kanan dan juga guru kanan mata pelajaran ataupun ketua bidang atau ketua panitia, guru cemerlang, jurulatih utama sama ada di sekolah ataupun dari PPD, dan mana-mana guru yang dilantik oleh pengetua. Jadi ibu bapa sebenarnya tak perlu khawatir, tak perlu risau jika guru meletakkan tahap penguasaan kepada murid. Sebab di sekolah memang kita ada satu badan untuk memastikan pelaksanaan PBD ni berlaku secara telus dan secara tersusun lah. Bukan orang kata sembrono sahaja. Okey, kesimpulannya tahap 1 sekarang kita nak pembelajaran tu tertumpu kepada murid, pupil centered. Jadi bukan lagi hanya semata-mata cikgu ajar, murid buat, cikgu ajar, murid buat. Tak, kita nak menimbulkan murid tu rasa bertanggungjawab untuk mempelajari sesuatu. Dia boleh discover sendiri. Guru ni hanya sebagai seorang facilitator untuk membantu murid dan juga menimbulkan rasa seronok untuk belajar. Jadi murid dia tak stres. Dia tahu kalau sebelum ni murid dia stres sebab dia nak kejar nombor dalam kelas, tapi sekarang murid dia akan rasa seronok dan pelajaran tu akan jadi lebih bermakna. Maksudnya bukan belajar semata-mata untuk peperiksaan, tapi belajar untuk menggunakan pelajaran tu dalam kehidupan, dan seterusnya membina pelbagai kemahiran seperti kemahiran berkomunikasi, kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis, pembinaan karakter dan sahsiah, dan juga penerapan nilai kasih sayang dalam diri murid. Okey, ini kesimpulannya lah daripada kenapa PBD ni dilaksanakan, kenapa kita di sekolah melaksanakan PBD dan bukan lagi sistem peperiksaan untuk tahap 1. Baik, setakat tu sahaja dari saya. Kalau ibu bapa masih ada tidak faham, bolehlah bertanya kepada guru masing-masing, guru kelas anak masing-masing.
Setakat tu sahaja. Terima kasih.